Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Nadra ke Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Kita jumpa lagi di hari Isnin dan Kamis. Kita jumpa lagi Isnin dan Kamis. Karena malas nak buka emas teman-teman, sebab emas Kak Nan gantung dekat sini. Sekarang Kak Nan berada di tingkat 3 teman-teman. Biasanya Kak Nan buat blog tingkat 4, sekarang tingkat 3, tingkat 4 kosong. Kak Nan takut naik atas. Jadi Kak Nan ini dekat kawasan toilet. Kak Nan rehat, Kak Nan buat blog. Okey, hari ini Kak Nan nak buat blog. Kak Nan tak pandai nak pantun lah teman-teman. Tapi Kak Nan nak pantun juga ya. Tapi jangan gelakkan Kak Nan pantun tau. Okey. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, naik perahu dayung sendiri. Jangan selalu bersedih, ambil Al-Quran, bawa mengaji. Okey, itulah pantun Kak Nan. Tapi tak ada kena-mengena dengan pantun Kak Narani yang Kak Nan nak cerita. Kak Nan ada mempunyai kawan lah di sini ya. Kawan Kak Nara tu dia suami isteri. Dia berasal dari Boyan, Pulau Boyan, Indonesia. Ini mengenai YouTuber permula lah, tapi dia cukup bagus. Dia datang bekerja ke negara ini, dia 10 tahun dia duduk kat sini. Lepas tu waktu zaman pandemik hari tu 2020, dia dah balik ke Indonesia tau. Dia pun YouTuber juga. YouTuber follow dia waktu tu, dia pulang ke Indonesia 7,000 lebih. 7,000. Isteri dia 2,000 lebih. Sekarang follow dia balik ke Indonesia tahun lepas. Sampai sekarang dia 50,000 lebih. Itulah dia, betul-betul dia bergiat tau. Isteri dia dekat 20,000. Pada dia tahun lepas baru pulang ke Indonesia. Waktu dia pulang ke Indonesia ya, follow dia 2,000 saja. Dia bergiat betul-betul dengan YouTube di Indonesia. Suami dia waktu tu follow dia baru 7,000. Sekarang dah dekat 50,000. Kenapa dia jadi macam ni ya teman-teman? Dia betul-betul aktif dengan YouTube. Betul-betul aktif dia. Yang pertama waktu dia pulang ke dia datang kat sini kerja ya, kat Malaysia ni 10 tahun yang lalu, bekerja sebagai kerja restoran. Di restoran dia bekerja, gaji dia waktu tu 1,800 je. Anak dia 4 dekat Indonesia. Waktu dia datang ke Malaysia ni ya, anak dia 4 ditinggalkan dengan mak dia. Dari umur 8 tahun sampai umur setahun lebih. Umur anak dia tinggalkan. Sekarang anak dia dah yang besar 18 tahun dengan 10 tahun yang paling kecil. Selepas tu dia datang kat Malaysia ni dah 10 tahun ya. Lepas tahun 2000 hari tu kan pandemik. Dia dah tak kerja. Kan restoran tutup. Isteri dia bagian kantin di pejabat dia pun tutup. Jadi dia tak kerja dah. Tak kerja, nasib baik dah ada duit sikit. Dia balik kat sana. Sampai di jalan duit tu pun habis teman-teman. Untuk tambang dia balik. Dia di Pulau Boyan, dari Surabaya tu jauh lagi ke pulau. Naik sampan dia ke tempat dia tu, ke kampung dia tu 1 hari juga. Tempat dia kata. Duit dah habis di jalan. Di sini dia tak kerja. YouTube dia waktu tu belum ada hasil lagi teman-teman. 7,000 dia follow, dia pun tak tahu tak ada hasil lagi. Selepas tu dia balik ke kampung. Anak dia 4 ya. Anak dia mengharaplah bapak dia buat apa-apa dengan mak dia. Langsung tak ada. Dia cakap sebab dah tak kerja, dah 3 bulan dia tak kerja. Waktu dia kat sini tu, dia balik tu pun dah tak kerja. Ada duit sikit tu tambang je dia balik ke teman-teman. Lepas tu dia balik ke Indonesia. Nasib baik dia di Indonesia dah buat rumah ya. Dalam 10 tahun dia kat sini dia tak pernah balik. Dia buat rumah. Dulu rumah dia tu ya, waktu dia tinggalkan tak layak duduk tau. Bocor sana, bocor sini. Jadi dia kerja suami isteri, dikirimkan duit balik ke kampung dia. Mak dia dengan bapak dia bangunlah rumah 4 bilik. Dia ada adik perempuan seorang yang kawan Kak Nara ni. Selepas tu yang isteri dia tak ada keluarga lagi dah meninggal semuanya. Dia anak tunggal. Jadi isteri dia
adik perempuan dia, mak dia dengan bapa dia, anak dia 4 orang. Duduklah di rumah tu. Rumah tu dah dibuatnya elok-elok lah, tapi dapur yang tak siap. Dia dah tak kerja lagi. Dia pun tak tahu apa nak makan lagi dekat kampung tu. Sebab dia dah balik tahun 2000 tu, dia memang dah tak kerja dah. Dia kata selepas tu dia tengok di YouTube dia, Google hantar email yang dia dah hantar surat Google lah. Tengok-tengok duit di dalam dia dah apa kan, bank dia kan, ke dalam bank dia, rupanya YouTube dah masukkan dia duit sebanyak 6 juta rupiah. Itulah dia kata, duit YouTube tu lah yang tolong dia, teman-teman. Dia tak ada duit langsung, dia balik ke Indonesia. Dia katanya dia tak sangka yang YouTube dah bagi dia gaji. Sebab dia tak tahu, dia tak tengok email, dia dah kesusahan, dah tak kerja, duit tak ada. Rupanya YouTube dah masukkan dia duit sebab dia dah ada account number apa semuanya kan. YouTube dah bagi dia 6 juta lebih follow dia punya gaji. Sebab dia video dia meletup-letup lah. Dah dapat gaji. Selepas tu duit yang modal dibagi gaji YouTube tu lah, dia waktu dia bekerja dia ada beli tanah bagai teman-teman. Cuma dia dia beli tanah tu teman-teman, tak ada tanaman pun, tanah kosong dengan rumput lalang apa semuanya. Dia modalkan lah untuk kebun dia tu, duit yang 6 juta tu. Sekarang dia bertani lah dia dekat kampung dia. Bertani. YouTube dia pun berkembang teman-teman. Berkembang YouTube dia sekarang dah hasil YouTube dengan hasil bertani je. Dia duduk kat kampung. Dia kata YouTube betul-betul boleh lah, Nadra. Dia kata kalau kita betul-betul buat, dia katanya, insya-Allah, dia katanya. Sebab dia tu lah menghidupkan anak dia yang sekolah. Anak dia sekolah menengah, kalau sana SMA nama tau, SMA. Lepas tu SMP. SMA ada 2, kelas 1 SMA 1, kelas 3 SMA 1 anak dia. Kelas SMP. Lepas tu kira dajah lah dekat sana, anak dia 4 je. 2 lelaki, 2 perempuan anak dia. Hasil dari YouTube lah dia katanya. Dia boleh hidup, dia kebun dia bangun balik dia punya dapur rumah. Sebab waktu tu dia buat rumah tak ada dapur lagi. Rumah dah siap dah. Rumah dia dulu waktu dia bergerak ke Malaysia ni, dia kata tak layak duduk. Bocor sana, bocor sini. Dia selama kerja Malaysia betul-betul dia kerja suami isteri kuat-kuat tau. Dia dapatlah bangun rumah. Rumah dia dah siap, dia tak kerja, tapi dapur dia pun tak siap. Sekarang dia dah balik Indonesia tu lah. YouTube dia betul-betul dia buat, sekarang berkembang. Itulah ya teman-teman, ni sebagai inspirasi bagi kita ya. Walaupun kita susah nak naik YouTube kita, rajin juga buat video. Tengok buktinya kawan Kak Nara tu sekarang ya. Dari dia balik ke Indonesia, isteri dia 2,000 follow, suami dia 7,000. Yang waktu pulang ke Indonesia, suami dia dah dapat duit, isteri dia belum. Tapi sekarang follow dia melompat naik dekat 50,000, isteri dekat 20,000. Itulah dia betul bergiat betul. Sebab dia dah kesusahan betul, tak ada duit. Waktu dia balik tu dia betul-betul tak ada duit. Anak dia harap bapak dia dengan mak dia balik ya ke Indonesia, dia bawa lolela untuk dia. Sedang kat sini dah lockdown 3 bulan. Macam mana dia nak buat duit lagi, dah tak kerja lagi. Dia balik tahun lepas tu lah. Sekarang dah tahun 2001, sekarang dah, dia kata alhamdulillah lah, bersyukur sangat lah kepada YouTube, dia katanya. Sebab kalau tak ada YouTube, saya tak tahu apa nak buat, dia katanya. YouTube lah selamatkan saya, dia kata. Itulah kepada yang YouTuber pemula, YouTuber baru-baru tu, bergiatlah, rajinlah buat konten-konten. Dia dimasukkan ke dalam YouTube dia, konten diri dia semua. Yang suami dia selama balik ke kampung tu buat berkebun, dia berkebun saja. Dia berkebun, dia pergi makan, dia jalan, sekali dia buat dengan sama-sama YouTuber, buat video sama YouTuber. Kalau isteri dia buat konten masak, mengemas rumah, mendidik anak-anak dia di dalam YouTube dia. Sekarang betul-betul dia kebun dia menjadi, dia punya YouTube dah berkembang.
Itulah berkat dia sabar, dia rajin. Dia sebenarnya dia kecewa tu balik tu dia tak ada duit langsung. Sampai di Indonesia je YouTube dia rupanya dah ada gaji dah. YouTube lah selamatkan dia. Selama dia kerja di Malaysia ni 10 tahun dia cakap dia dapat buat rumah dengan beli tanah. Cuma last nak balik tu dia tak ada duit langsung. Sebab dia ada duit dia kirim ke mak dia. Ada dia kirim dengan mak bapak dia. Jadi bapak dia lah dengan mak dia proses duit dia untuk anak dia belajar lagi, untuk adik dia belajar. Adik dia pun ada adik lelaki tu tau, perempuan satu. Jadi adik belajar, anak dia pun belajar. Mak dia buatkan ke rumah. Cuma dapur dia tak siap. Dia balik tu dia tak ada duit. Sebab dia waktu tu zaman PKP kan, tahun 2000 lepas tu. Tu dia kata sekarang dah alhamdulillah lah saya duduk kat kampung saya. Isteri dia kata follow dia pun mungkin bertambah. Sebab dia buat cara kampung je. Dia ambil video-video kat kampung je. Video masak, kalau ada orang-orang kahwin buat keramaian, dia pergilah situ. Tak payah dia susah-susah. Yang suami dia buat video dia di kebun, kadang pergi mancing. Macam itulah. Betul-betul bergiatlah dengan YouTube. Sebab ke depan dia YouTube ni akan bagus tau. Ke depan dia semua orang sekarang banyak lari ke YouTube. Tak ada kerja pun YouTube. Tapi buatlah konten. Kalau tak tahu kita nak buat konten apa, konten diri kita je buat. Apa yang kerja kita seharian kita buat. Kita memasak ke, kalau suri rumah tangga, mengemas anak, mengemas rumah ke, menjaga anak ke, memasak ke. Kita buat macam tu. Itulah isteri dia sekarang dari 2000 follow sekarang 20,000. Gaji pun dah dapat. Hidup pun dah senang biarpun dia dekat kampung. Duit pun ada. Di sini dia susah-susah dia kerja restoran, yang isteri dia kerja kantin. Pagi-pagi subuh dah bangun, petang baru balik. Dah dapatlah dia hasil dia kan dari YouTube. Sekarang dia tak kerja pun tak apa. Dia menguruskan kebun dia, menguruskan YouTube dia. Itulah. Kita bergiat, kita sebagai YouTuber pemula rajinlah. Banyak kanan, banyak contoh bagi Kak Nan tu, makanya Kak Nan nak bergiat sangat dengan YouTube ni. Dah banyaklah kawan-kawan Kak Nera mendatangkan hasil dari YouTube ni. Jadi kita kena sabar, kena rajin buat konten. Karena memang konten Kak Nera tentang diri Kak Nera, akan pergi jogging ke, makan ke, masak ke. Itu. Nanti kalau di kampung Kak Nera pun Kak Nera konten-konten di dalam rumah Kak Nera je lah. Kalau tak pergi mana-mana, dalam rumah, jalan kawasan rumah keluarga. Itulah waktu dia merantau ke Malaysia ni, dia kata dia rumah dia tu memang dah tak layak duduk dah. Itu makanya dia nak merantau, suami isteri datang sini. Isteri dia bekerja sama isteri, suami isteri lah berdua. Gaji isteri dia untuk dia makan sana, gaji dia kirim ke mak dia. Jadi mak dia lah mengurus anak-anak dia, belajar. Mak dia bangunlah rumah sikit-sikit. Macam itulah dekat kampung. Kat kampung lah murah semuanya. Cuma dia balik tu dapur je tak siap. Dia buat rumah besar-besar, dapur pun besar. Sebab dia 2 beradik, anak dia 4. Mak ayah dia duduk dengan dia sekali. Nasib baik isteri dia tak ada keluarga pula. Itulah yang dia apakan. Tu dia katanya bergiat terus Kak. Dia katanya dengan YouTube saya pun dah berhasil dah, dia kata. Tak ada tengok, wow. Kalau kita rajin macam itulah teman-teman, insya-Allah. Jangan kita malas buat konten tu saja. Buatlah, kau tak tahu nak buat konten apa, buat konten tentang diri kita aja. Tentang diri kita, kegiatan kita seharian. InsyaAllah dalam 10,000, letaklah subscribe kita 20,000. Dalam 20,000 tu mungkin ada yang nonton 5,000. Pun okey, rezeki juga. Janji kita jangan pilih kawan tau. Ada setengah orang ni pilih sokong YouTuber ni, sokong YouTuber ni. Tak ada, jangan pilih macam tu. Kita sama semuanya. Jangan kita memilih kawan-kawan tu. Sama rata kita kawan. Itulah Kak Nera ya, insya-Allah lah. Kak Nera memang akan bergiat sepanjang hayat, kerana sepanjang hidup kalian dengan YouTube.
Di mana Kak Nadra berada, Kak Nadra akan postkan tentang diri Kak Nadra dalam YouTube Kak Nadra, atau Kak Nadra berada di sini atau berada di kampung besok. Setiap hari ada video satu di Nadra KL Kota Dumai, satu di TCTV. Kan ada 2 channel. Itulah teman-teman ya. Jangan kita malas buat konten, jangan kita malas buat video. Kita tak tentu nasib video kita, kadang dia meletup. Dengan kita cara kita, kadang dia meletup. Kadang dia memanglah, kadang sikit orang tengok, kadang-kadang banyak, kita tak tentu punya. Itulah teman-teman, sampai di sini dulu celoteh Kak Nadra. Tolong like, subscribe, pencet tombol. Mana yang dah subscribe Kak Nadra, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda juga sukses channel anda, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala apa tujuan teman-teman. Oke ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.